Insyaallah kita akan baca selawat An-Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب فرح من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سالا. رب فرح من فقده حزنا صارا رب حب لشوقه دمعا سالا. يا إلهي اجعلني به ممن فاز نال الرضا في جناتك داخلا. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله مولانا على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهر به جاء الرسول
الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدمه نل القبول سبحان من قد أعطانا بقدومه نل القبول سبحان من قد أعطانا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب صل يا سلام على النبي محي الظلام يا رب صل يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام من كل خطب نجانا والآل والصحب الكرام من كل خطب نجانا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ini beberapa salawat ya. InsyaAllah ini banyak keberkatan ya yang kita akan dapatkan daripada solawat ini ya. Kita akan dapat banyak fadilat. Jadi ada satu kisah seorang perempuan setiap malam, dia hampir setiap malam tu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berguru dengan satu tuan guru. Dia pun macam pelik. Pelik ini macam dari tanda kutip yang negatif. Tadi pelik ya, kenapa saya mimpi Rasulullah hampir setiap hari? Maka dia mengadu kepada gurunya. Dia bertanya, wahai guruku, saya ini merasa pelik, setiap malam saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, setiap malam mimpi Rasulullah. Jadi tuan gurunya pun terkejut. Sebab apa? Sebab tuan gurunya tu pun bukan senang-senang nak mimpi Rasulullah. Tapi muridnya hampir setiap hari. Kalau ikutkan ilmu, mungkin ketokohan, darjat di masyarakat, mungkin tuan gurunya level tinggi dah. Tapi murid ni seorang perempuan, dia biasa-biasa je, murid biasa. Tapi dia hampir setiap malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh tuan gurunya, apa yang kamu amalkan? Apa wirid awak? Maka anak atau murid perempuan ni berkata, ternyata saya setiap malam, bukan setiap malam, maaf, dalam setiap hari saya bersolawat kepada Rasulullah SAW 15,000 kali. Terkejutlah tuan guru dia. Sebab tuan guru dia tak pernah buat sebanyak itu ya. 15,000 dia istiqamah hampir setiap hari. Akhirnya dia selalu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkinlah kita ambil pengajaran dari amalan seorang perempuan ni. Mungkin kita akan dapatkan juga apa yang dia dapatkan sebagai karamah.
daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan solehah. 15.000 lah. Sekarang mungkin kalau dulu mungkin susah kan pakai tangan ke atau pakai apa ya. Pakai tasbih mungkin ya. Tapi kalau zaman kita ni ada macam mana saya bawa tadi? Macam counter tu yang boleh picit-picit. Mungkin lebih mudah ya untuk kita kira. Nah itu ya. Jadi itu antara fadilat solawat. Jadi kalau kita banyak solawat, insya-Allah kita boleh nampak Rasulullah sebelum mati lagi, meskipun dalam mimpi ya, dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kita masuk bulan Syaban ni, tak lama lagi kita dah nak bulan Ramadan. Jadi ada baiknya kita ini juga menyambutnya. Dan ada nasyid ataupun qasidah tentang bulan Ramadan ni yang masa kecil saya dulu selalu saya baca ni. Ni lumayan, insya-Allah bagus kalau kita baca ya. InsyaAllah kita baca ya. Tajuknya Asy-Syahrul Azim. Jadi bulan yang mulia, bulan yang agung. Asy-Syahrul Azim, Syahrul Ramadan, Asy-Syahrul Karim, Ja'a bil Ghufran, Ja'a fil Wa'di, Anna lil Farhan bidukhulihi wujubul jinan, futihat fihi abwabul jinan, kadza walliqat abwabun niran, futihat fihi abwabul jinan, kadza walliqat abwabun niran, sufidat fihi أعداء الرحمن الشياطين مضل الإنسان. الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أن للفرحان بقدومه وجوب الجنان. نزل الكتاب يوم الفرقان كما ذكرت في آي القرآن. نزل الكتاب يوم الفرقان كما ذكرت في آي القرآن. ضعفت بالليلة ذات الشان، ليلة القدر يعمل الإنسان. الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أن للفرحان بقدومه وجوب الجنان. فصلاة الله بلا نقصان، وسلام رب مدى الأزمان. فصلاة الله بلا نقصان، وسلام رب مدى الأزمان على المصطفى ولد العدنان وصحابه أهل الرضوان. الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أن للفرحان بقدومه وجوب الجنان. Jadi di bulan Ramadan itu dalam syair ini atau qasidah ini diterangkan bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Bulan yang mulia juga datang dengan keampunan. Datang juga dalam janji kalau dia menyambut bulan Ramadan dengan gembira, maksudnya gembira mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gembira sebab di bulan itu mulia dia dapat beribadah lebih banyak. Dia gembira sebab bulan itu bulan yang Allah agungkan.
Jadi itu dapat nilai pahala kegembiraan tu, insya-Allah dia wujubul jinan katanya. Wujubul jinan itu wajib masuk syurga. Ya, jadi maksudnya kalau dia betul-betul gembira menyambut perintah Allah yang sangat berat ni, insya-Allah. Insya-Allah itu ada nilai di sisi Allah dan Allah merahmati dia, insya-Allah dia boleh masuk syurga. Kemudian katanya di bulan Ramadan futihat fihi abwabul jinan. Jadi dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu syurga. Jadi kadza ghuliqat abwabun niran, dan ditutup. Jadi sebaliknya pintu neraka malah ditutup. Ini masyhurlah, orang banyak tahu. Sufidat fihi a'daur rahman. Diikat ya. Diikat, dirantai-rantai, diikatlah musuh-musuh Allah Ar-Rahman, asyayatin mudillul insan. Setan yang boleh menyesatkan manusia. Kemudian diceritakan juga nazalal kitab yaumal furqan. Turun kitab macam Al-Quran pada hari Furqan, kama dzukirah fi ayil furqan, atau di ayat fi ayil Quran. Jadi seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka di bulan Ramadan di salah satu malamnya du'ifat bil lailati dzatisyan. Jadi ada dilipat gandakan pada hari yang malam yang mulia yang disebut Lailatul Qadar, a'malul insan. Apa yang dilipat gandakan pahalanya, yaitu a'malul insan, yaitu pahala-pahala manusia yang mana yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu pun 80 tahunan. Jadi kalau ini lebih baik macam mana? Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah, ya Allah, mungkin lebih dari umur kita. Sebab lebih itu dari umur kita, mungkin Allah banyakkan kita punya pahala, dan di akhirat kita mudah untuk masuk syurga. Yang terakhir kita tutup dengan selawat tadi. Fa salatullah bila nuqsan. Kenapa kita tutup dengan selawat? Sebab Rasulullah lah kita tahu Ramadan. Kita tutup dengan selawat. Maka selawat Allah bila nuqsan, tanpa ada kekurangan. Wassalamu rabbi, dan salamnya Tuhanku, madal azman, sepanjang zaman. Kepada siapa? Ke atas siapa? Adal Mustafa, yaitu kepada Nabi Muhammad yang dipilih. Waladil Adnan, yaitu anak keturunan Al-Adnan. Wa sahabihi, dan juga sahabat-sahabatnya. Hum, mereka ni ahlur ridwan. Mereka ini adalah ahli kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita boleh ambil daripada nasyid ini, pengajarannya. Seterusnya balik lagi kepada ayat kursi. Ayat kursi ni ada fadilat dia. Dulu saya pernah baca dalam satu majalah, seingat saya, atau akhbar lah. Masa tu saya pergi satu surau, di situ di dinding tu ada akhbar diletak, ataupun majalah ya, antara itulah, lebih kurang. Jadi ada orang muslimah foreigner yang duduk ke Amerika. Dia kerja dalam office, dia kerja di Amerika lah. Dan lingkungan di situ memang tak ramai orang Muslim, tak ramai orang Islam. Jadi dia kerja di situ, mungkin lingkungan tu susah bagi dia untuk bersahabat sangat, gitu kan? Sebab mungkin orang Islam tak ramai. Cuma adalah kawan-kawan office dia yang baik-baik, yang okey lah, tak ada masalah. Dan dia antara pekerja yang rajin ya di office tersebut. Sehingga kalau ada kerja-kerja yang sehingganya diperlukan secara cepat, dia akan kerjakan sampai malam. Jadi sampai malam. Jadi satu hari itu dia ni kerja sampai malam. Anggaplah jam lepas isyak, jam 10 malam baru dia balik dari office tu. Dan dia mungkin tak jauh, dia berjalan kaki. Jalan kaki dari kejauhan, ketika dia di tengah jalan dah keadaan tu dah sunyi dah. Jam 10 lebih kan. Dia berjalan kaki, mungkin antara gelap, tak begitu gelap, mungkin ada lampu tapi tak terlalu terang. Dia nampak seorang laki-laki tengah mabuk. Akhirnya dia khawatir. Dia seorang perempuan, tapi muslimah lah, pakai tudung, berhijab. Tapi dia tak khawatir sebab laki-laki itu mabuk. Kalau dia lalu, ni lorong yang sama ni, yang mabuk dari sana, yang perempuan tu dari sini. Dia nak macam ni lah. Dia kalau teruskan perjalanan, boleh jadi ni akan timbul bahaya. Salah satunya mungkin dirogol sebab dia mabuk.
akhirnya dalam keadaan yang panik dan takut, dia nak pergi sana pun dia tak tahu arah, nanti pergi rumah dia mana, dia sebenarnya pergi sana. Akhirnya dia dalam keadaan yang panik tu, dalam keadaan yang takut juga, dibaca ayat kursi banyak-banyak, dibaca banyak-banyak sambil dia berjalan terus sampai mendekati seorang yang mabuk tu. Ternyata yang mabuk itu cuma melihat dia sahaja. Dia lalu situ sambil takut, lalu dengan waspada. Yang perempuan tu, ternyata yang laki-laki tu tak buat apa-apa dengan dia, justru terus mabuk di situ. Cuma dia pandang dia perempuan tu dan dia terus agak cepat-cepat sehingga dia alhamdulillah selamat sampai rumahnya. Nah, ketika esok paginya sebelum berangkat kerja, dia melihat akhbar dekat TV, ya kan? Kalau di sini ada SPM, kan? Selamat pagi Malaysia, kan gitu. Ada MHI, Malaysia hari ini, lebih kurang macam tu. Dia akhbar, dia tengok akhbar mungkin tengah sarapan sikit depan TV, dia tengok tiba-tiba ada berita rogol. Apa yang dia terkejut, berita rogol tu di lorong yang itu juga. Dan waktunya adalah hanya lebih sedikit daripada waktu dia berjalan. Katakanlah dia berjalan jam 10.15 minit. Ternyata ada kejadian rogol sekitar jam 10.30. Kan bezanya 15 minit je. Dan yang merogol tu ternyata bila tengok di TV tu, polis tangkap, di polis tangkap. Ternyata yang laki yang dia mabuk tu, oh terkejut dia. Ternyata dia rogol betul. Tapi masalahnya, kenapa dia tak rogol semasa dia lalu, tapi dia rogol orang lain selepas tu? Akhirnya dia hairan. Dia nak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dia nak tanya seorang yang mabuk tu. Dia pergi balai polis, tanya mana balai polis, mana yang laki-laki yang kena tangkap mabuk merogol perempuan tu. Maka dia tanya, boleh tak saya bercakap? Yang boleh, katanya. Akhirnya dia bertanya kepada yang merogol sebab dia dah sadar, dah tak mabuk lagi. Dia kata, kenapa awak tahu tak saya lalu malam tadi sebelum awak ni merogol orang? Ya, katanya, saya tahu. Saya nampak awak bertudung dan macam ni. Kan? Saya kan seorang, ya. Apa istilahnya? Saya kan istilahnya malam kan. Kamu tahu kan? Kenapa kamu tak merogol saya? Justru kamu merogol orang lain. Ya kan? Kamu tahu kan saya seorang je malam tadi. Apa yang dijawab oleh laki-laki itu yang mengejutkan dia. No, katanya, kamu tak seorang, kata dia. Saya seorang semalam tu, malam tadi. No, katanya, kamu tak seorang, kamu bertiga. Jadi kamu ada dua laki lagi, katanya, belah kanan kiri dia. Ya aku, tak adalah, saya seorang, kata dia. Tak ada dua laki kiri kanan awak, katanya. Oh iya ke, katanya. Itu yang saya tak berani nak merogol awak, katanya. Kalau awak sendiri betul, saya rogol malam tadi tu, kata dia. Oh, betul-betul. Jadi dia bila macam tu, dia tak banyak tanya, okeylah, katanya. Jadi orang selepas awak, apa istilahnya, selepas awak lalu tu, mungkin 15 minit tu ada lagi perempuan, itu yang saya rogol. Tak, dia seorang memang, katanya. Okey, okeylah, terima kasih. Hanya dia keluar, baru dia ingat, kenapa, katanya, dia ada orang lain kan selain saya. Ternyata dia baru ingat, dia baca ayat kursi ketika dia melalui lorong tersebut. Nah, mungkinlah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat berupa orang, ya kan? Sebab malaikat ni boleh berupa-rupa untuk menjaga perempuan tadi. Sebab dalam hadis ya, dalam hadis, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur malam tu, maka Allah akan bagi dia penjaga, hafizun, iaitu malaikat, hatta yusbihah, sehingga pagi. Hatta sampai pagi. Jadi ada di hadis tu. Jadi mungkin antara fadilat ayat kursi kita boleh amalkan, kita boleh tiru tentang ayat kursi ni. Amalkan itu sebab dia Allah akan hantar security untuk kita, insya-Allah. Security lah bahasa kita, ya, penjaga. Jadi kita kalau nak berjalan dalam keadaan yang gelap, tempat-tempat yang baru, boleh juga kita baca ayat kursi, serah, sebab Allah akan hantar insya-Allah malaikat yang boleh menjaga kita supaya kita tak terkena bahaya-bahaya dekat
tempat tersebut. Kata lebih-lebih balik kampung, rumah kita jarang ditempati. Itu kan. Itu ya. Jadi kita ambillah fadilat ini. Ada lagi satu kisah ya. Saya pernah baca. Saya lupa baca di mana. Tapi mungkin di tafsir saya ingat saya. Jadi sahabat Rasulullah SAW ini bukan amalan Rasul tapi sahabat Rasulullah SAW. Kalau beliau ni balik dari luar rumah, nak masuk rumah, kalau tahu masuk rumah, dia akan pergi ke bucu-bucu rumah dia. Kan rumah ni mesti segi 4 lah. 4 segi kan. Maka dia akan pergi 4 bucu tu. Apa yang dia buat? Dia akan baca ayat kursi setiap bucu tu. Untuk apa katanya dia? Untuk hirasah. Untuk penjagaan. Hirasah ghaibiyah. Untuk penjagaan secara ghaib. Orang tak nampak. Jadi mungkin dalam bahasa kita ni, orang Melayu kan. Ni kita nak pagar rumah Ustaz. Macam tu. Ya, boleh. Kita buat sendiri boleh. Jadi baca ayat kursi 4 bucu tu. Tiru sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mungkin ada fadilat yang ghaib kita tak tahu. Dan saya insya-Allah husnudzan dengan perkara ini insya-Allah. Sebab itu ada keberkatan. Quran ni ada keberkatan. Mana-mana pun kita baca Quran, itu ada keberkatan insya-Allah. Jadi ada kita buat qasidah sedikit ya. Kita akan baca tola'an ya. Insya-Allah. Kita bergembira dengan mengingat Rasulullah SAW. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i kun syafi'an ya habibi yawma hashrin wajtima'i sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mungkin ini adalah terakhir ya. Haji Hasbullah pun kadang-kadang tanya saya tentang surah Al-Mulk.
banyak perbahasan ulama melambak dekat media sosial, dekat ceramah-ceramah, sama ada offline ke online ke, dari dulu sehingga sekarang, tentang fadilat-fadilat surah Al-Mulk. Ada riwayat ni, dulu sahabat Rasulullah SAW ketika musafir bepergian, mereka ketika masuk malam nak rehat itu kena buat kemah kan. Tiba-tiba kemah dah jadi, berbunyi bersuara dari bawah kemah tersebut orang mengaji surah Al-Mulk hatta khotamaha, jadi sehingga menghatamkan bacaan surah Al-Mulk 30 ayat tersebut. Terkejut sahabat, macam tu apa bunyi, akhirnya mereka korek, ternyata makam, ada makam bawah tu. Bila jumpa Rasulullah SAW, mereka melapor Rasulullah SAW, saya ini kejadian macam ni. Apa kata Rasulullah? Ini katanya, itulah ya surah yang boleh menyelamatkan, yang boleh menghalang daripada azab kubur. Jadi memang begitu, apa istilahnya, antara fadilat surah Al-Mulk. Kalau itu zaman sahabat, ya kan, kita kata patutlah sahabat, dia tinggi darjat dia. Tapi ada, Allah yarham, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir ini beliau orang Madinah, tapi beliau ada keluarga di Indonesia. Beliau berdakwah di Indonesia. Mungkin 2 tahun lepas beliau meninggal dunia. Dia punya anak murid. Anak murid ini bertanya kepada beliau, wahai Syekh, katanya, saya ni bila balik saja daripada tanam ibu saya yang letak ibu saya tu dalam kubur. Lepas tu bila tutup tu keluar asap. Jadi dari kubur ibu saya tu keluar asap, tapi yang asap ni bukan asap yang busuk gitu ya. Bukan bau asap yang asap macam dapur tu, tak. Tapi ni asap harum, kata dia. Keluar asap dan harum. Semua orang terheran-heran, baru harum gitu kan. Kemudian saya baliklah. Saya letakkan baju tu. Saya tak cuci sebab tak kotor. Saya letak baju tu. Bahkan saya mandi. Yalah, baju mungkin letak dan saya mandi. Saya mandi. Katanya badan dia meskipun dah mandi sampai 3 hari bau harum, dan baju itu pun bau harum. Maaf ya, saya takut silap. Mungkin baju tu antara dicuci tak cuci, wallahu alam. Tapi yang jelas sampai 3 hari tu bau harum, melekat. Akhirnya Syekh Ali Jabir tanya kepada dia, mungkin mak awak ni istimewa, katanya. Tak ada, biasa-biasa dia Syekh, katanya. Tak, mungkin dia ada amalan yang dia istiqomah tu, katanya. Itu Allah bagi kelebihan ketika dia mati bau harum, katanya. Ada tak? Hanya dia ingat-ingat, ternyata memang ada. Mak dia ni hampir setiap malam sebelum tidur tidak akan melupakan diri, tidak akan melepaskan diri, langsung tidur kecuali dia membaca surah Al-Mulk. Jadi setiap malam, hampir setiap malam dia tidak akan pernah absent untuk tidak membaca surah Al-Mulk. Dia selalu baca surah tu sehingga menjadi satu kebiasaan, habit. Akhirnya apa yang Allah bagi ketika dia meninggal, husnul khatimah, dia harum. Tengok, di dunia dah harum, apalagi di akhirat. Itu orang biasa tahu, bukan ustazah, bukan katalah keturunan orang ulama, apa, bukan, orang biasa-biasa, tapi disebab istiqomah. Dan istiqomah ini adalah penilaian Allah yang sangat besar. Meskipun tak amal sedikit, mungkin dia tak pandai sangat baca Quran macam kita, meskipun orang itu mungkin tak hafal Quran dan macam mana, tapi dia mengistiqomah, dan itulah yang dia ada, dia diistiqomahkan kepada Allah SWT dengan ikhlas, maka dapat fadilat itu. Jadi yang penting amalan tu, maaf, kadang-kadang kita nak seronok-seronok banyak-banyak, tapi banyak ni kadang buat sekali je, lepas tu tak buat lagi. Itu. Jadi Allah itu dalam satu hadis kata Rasulullah, amalan yang afdal itu adwamuha wa in qallah. Ada yang paling tetap, adwamuha yang terus menerus, continuity, jadi berterusan, istiqamah, wa in qallah, meskipun dia sedikit. Sebab kalau banyak ini, kita ni manusia ni makhluk yang lemah,
Jadi mungkin tengah kuat okey, tapi kuatnya itu sehari itu masalah. Jadi buat khatam Quran sehari boleh katanya, tapi setahun sekali. Itu baik kita biasa-biasa tapi setiap hari. Jadi semoga Allah Subhanahu taala beri kita manfaat daripada apa yang kita bincangkan, daripada fadilat-fadilat atau cerita-cerita ataupun qasidah-qasidah yang kita share tadi ya, kongsikan insyaallah. Hakadha ini, mohon maaf bila ada salah silap ucapan saya yang tak baik, mohon dibuang, yang silap tu mohon dipadam ya, mohon maaf sebab saya pun bukan apa istilahnya, bukan banyak ilmu. Jadi cuma nak sampaikan je apa yang saya tahu, itu je. Jadi kita tutup dengan tasbih kafar, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.